Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para ibu bapa dan juga murid-murid 6 Ceng. Hari ini kita akan teruskan PDP Bahasa Melayu kita. Okey. Tema pada minggu ini masih tema pupuk perpaduan, tetapi kita akan belajar unit yang baru iaitu perpaduan memajukan negara. Antara objektif yang akan dicapai oleh murid-murid pada hari ini, ada 6. Yang pertama, menyatakan ciri-ciri soalan bertumpu dan soalan bercapah, menjawab soalan bertumpu dan soalan bercapah dengan betul, menyatakan isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam teks yang dibaca, mengedit dan memurnikan surat kiriman tidak rasmi, menulis ulasan tentang cara-cara memupuk perpaduan kaum, menyatakan jenis-jenis kata majmuk dan memberikan contoh bagi setiap jenis kata majmuk. Kita akan mulakan pembelajaran kita untuk mencapai objektif pembelajaran pertama dan kedua. Mula-mula kita lihat dahulu ciri-ciri soalan bertumpu dan soalan bercapah. Untuk soalan bertumpu, ia merupakan soalan yang beraras rendah. Jawapan atau respon untuk soalan bertumpu adalah terhad. Kemudian, ia adalah berbentuk tertutup, sesuai untuk menguji daya ingatan serta bersifat objektif. Maksudnya, biasanya hanya ada satu jawapan yang betul sahaja. Kemudian, kita lihat pula ciri-ciri soalan bercapah. Soalan bercapah merupakan soalan yang beraras tinggi. Jawapan atau respon untuk soalan bercapah adalah luas. Ia berbentuk terbuka dan sesuai untuk menguji penaakulan dan juga pentafsiran. Maksudnya, murid-murid perlu berfikir untuk menjawab sesuatu soalan. Jawapan itu mungkin tidak akan diperoleh terus dalam teks. Kemudian, jawapan untuk soalan bercapah adalah lebih bersifat subjektif ataupun subjektif. Maksudnya bukan hanya ada satu jawapan yang betul sahaja. Kita lihat contoh untuk soalan bertumpu. Apakah tema Hari Guru tahun ini? Siapa pelakonnya? Awak faham saya ajar? Soalan-soalan ini hanya memerlukan satu jawapan. Contohnya, tema Hari Guru tahun ini ialah bersama membangunkan kecemerlangan murid. Hanya ada satu jawapan yang tepat. Kemudian kita lihat pula contoh soalan bercapah. Apakah pendapat anda terhadap sekolah kluster? Apakah pandangan anda terhadap perwatakan Hang Jebat? Soalan-soalan ini memerlukan jawapan yang tidak semestinya boleh diperoleh dari teks. Ia boleh melalui pemikiran murid-murid. Sekarang kita lihat teks yang terdapat dalam buku teks yang berkaitan dengan objektif pembelajaran soalan bertumpu dan soalan bercapah. Kita lihat dulu teks ini. Bolehkah murid-murid senaraikan soalan-soalan yang terdapat dalam teks ini? Kita lihat soalan-soalan yang terdapat dalam teks ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan dalam teks ini ataupun dialog ini. Bolehkah murid-murid membezakan antara soalan bertumpu dan soalan bercapah yang telah cikgu gariskan dalam teks ini? Kita lihat dulu soalan bertumpu. Ada 3 soalan bertumpu yang terdapat dalam teks. Yang pertama, apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Yang kedua, apakah rahsia kemajuan negara ini? Yang ketiga, apakah sifat terpuji tersebut? Kenapakah cikgu mengatakan ketiga soalan ini merupakan soalan bertumpu? Kita lihat slide seterusnya. Tadi cikgu kata ketiga soalan itu merupakan soalan bertumpu kerana
jawapan boleh diperoleh dari teks. Okey. Contohnya, apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Tujuan saya datang ke Malaysia adalah untuk berniaga di Malaysia. Kemudian, soalan untuk apakah rahsia kemajuan negara ini? Jawapan yang boleh kita berikan ialah rahsia kemajuan negara ini ialah rakyat Malaysia hidup bersatu padu. Kemudian, untuk soalan bertumpu, apakah sifat terpuji tersebut? Okay, kita boleh memperoleh jawapan dalam teks juga. Okay, jawapan tersebut ialah sifat terpuji tersebut adalah bekerjasama, bertolak ansur, berbaik sangka, saling menerima, saling memahami dan saling menghormati. Okey, sekarang kita lihat pula soalan bercapah. Okey, ada dua soalan bercapah yang terdapat dalam teks ini, iaitu mengapakah Encik bercadang untuk berniaga di Malaysia dan bagaimanakah sifat terpuji tersebut dapat diterapkan dalam diri rakyat Malaysia. Soalan-soalan ini tidak semestinya hanya ada satu jawapan yang betul sahaja. Murid-murid boleh mengemukakan jawapan mengikut pandangan sendiri. Okey, sebelum kita meneruskan objektif pembelajaran ketiga, ingin cikgu ingatkan, nanti cikgu akan sertakan Google Form untuk murid-murid menjawab soalan pemahaman. Okey, sekarang kita lihat objektif pembelajaran ketiga, iaitu menyatakan isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam teks yang dibaca. Okey, ini merupakan teks yang perlu murid-murid baca. Okey, kita akan baca bersama-sama. Citra Warna Malaysia. Encik Lauren telah dibawa oleh Encik Zakaria menyaksikan perarakan Citra Warna Malaysia. Perarakan yang gilang gemilang itu diadakan di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Perarakan tersebut telah berjaya menarik kunjungan ribuan penonton. Mereka terdiri daripada rakyat Malaysia yang berbilang bangsa serta pelancong asing. Menerusi acara tersebut, Encik Lauren dapat melihat keutuhan perpaduan rakyat Malaysia. Semangat kerjasama dan sikap toleransi begitu terserlah dalam diri para peserta. Tanpa mengira perbezaan budaya dan agama, mereka telah bersepakat untuk menjayakan acara tersebut sehingga selesai. Mereka bersatu hati dan berganding bahu untuk menjayakan perarakan tersebut. Sepanjang berada di Malaysia, Encik Lauren berasa sungguh gembira. Penduduk Malaysia ramah tamah dan berbudi bahasa. Tidak timbul sedikit pun rasa bimbang dalam hatinya kerana negara Malaysia aman sejahtera. Encik Lauren juga berasa amat kagum. Perpaduan kaum yang utuh mewujudkan suasana harmoni. Keharmonian amat penting dalam usaha memajukan negara. Bagi golongan pelabur sepertinya, beliau akan sentiasa berhati-hati untuk membuat pelaburan. Beliau perlu mengambil kira faktor keamanan sesebuah negara sebelum membuat keputusan. Okey. Dalam teks ini, bolehkah murid-murid sebutkan isi tersurat dan juga isi tersirat yang terdapat dalam teks? Okey, kita lihat jawapannya. Okey, di sini cikgu gunakan garisan yang berwarna ungu dan garisan yang berwarna jingga. Garisan berwarna ungu merupakan isi-isi tersurat yang terdapat dalam teks. Garisan yang berwarna jingga pula merupakan isi tersirat yang terdapat dalam teks. Okey, jika kamu sebagai Encik Lauren, mahukah kamu melabur di Malaysia? Berikan alasan. Okey, ini merupakan salah satu contoh soalan bercapah. Murid-murid boleh menjawab soalan ini berpandukan pandangan masing-masing. Okey, seterusnya kita akan meneruskan PDP pada hari ini untuk mencapai objektif pembelajaran keempat, iaitu mengedit dan memurnikan surat kiriman tidak rasmi.
Okey, dalam paparan ini murid-murid boleh melihat satu surat kiriman tidak rasmi yang ditulis oleh Lauren. Okey, Encik Lauren merupakan seorang warga negara Perancis. Okey, kita tidak perlu lihat pada alamat dan juga pengakhiran surat ini, tetapi kita lihat dari segi pendahuluan serta isi-isi surat ini kerana terdapat beberapa kesilapan. Okey. Cikgu harap murid-murid akan membaca dan cuba untuk mencari kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam surat kiriman tidak rasmi ini. Kemudian nanti murid-murid perlu menjawab ataupun menaip semula surat kiriman yang sememangnya betul dalam Google Form yang akan cikgu sertakan nanti. Okey, tapi dalam Google Form tersebut murid-murid hanya perlu menaip dari buat tatapan hingga bercerai kita roboh. Okey, yang selebihnya alamat sahabatmu, sekian, terima kasih, itu tak perlu. Okey, murid-murid dah jumpa kesalahan yang terdapat dalam teks ini? Okey, kita lihat. Okey. Cikgu telah bulatkan beberapa kesilapan yang terdapat dalam surat kiriman tidak rasmi ini dengan menggunakan bulatan yang berwarna merah. Okey. Boleh murid-murid sebutkan kesilapan pertama, iaitu antara Malaysia dengan semoga? Okey, di sini sebenarnya selepas Malaysia, murid-murid perlu menulis tanda noktah. Lepas itu untuk semoga mestilah huruf besar. Kemudian saya di sini sahaja biasa-biasa. Ini merupakan kesalahan struktur ayat. Murid-murid perlu menukar ayat ini kepada saya di sini biasa-biasa sahaja. Kemudian, selepas saudara perlu ada tanda koma. Okey, seterusnya, sejak pulang daripada Malaysia. Sebelum ini, cikgu pernah mengajar murid tentang penggunaan daripada dan juga dari. Kalau untuk tempat, mesti gunakan dari. Okey, untuk tempoh hari ini merupakan kesilapan ejaan. Tempoh T-E-M-P-O-H dan hari H-A-R-I adalah dua perkataan yang dipisahkan. Kemudian ingatkan sepatutnya ialah ingatan. Okey, untuk tinggal itu merupakan kesilapan ejaan. Lebih lama di sana. Okey, sepatutnya tanda soal itu diganti dengan tanda noktah. Okey, kemudian biarpun perbezaan sepatutnya digantikan dengan berbeza. Okey, kita lihat yang seterusnya. Dari kacamata saya, Malaysia istimewa cukup. Ini juga merupakan kesilapan struktur ayat. Murid-murid sepatutnya menulis Malaysia cukup istimewa. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesilapan oleh kerana itu. Okey, kita tidak boleh menggunakan penanda wacana oleh kerana itu. Kita haruslah gunakan oleh sebab itu. Okey, seterusnya nikmat. Ini merupakan kesilapan ejaan. Ejaan yang sepatutnya ialah N-I-K-M-A-T. Okey, ingatlah pesanan ringkas dari saya. Okey, kalau untuk manusia, perlulah ganti dengan daripada. Okey, seterusnya, tolong jangan hancuri perpaduan yang sudah ada, kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Untuk tolong jangan ini merupakan kata seru. Dalam satu ayat, kita hanya gunakan salah satu sahaja kata seru. Contohnya, jangan hancuri perpaduan yang sudah ada, kerana bersatu kita teguh. Okey, untuk teguh, ini merupakan kesilapan ejaan. Ejaan yang sepatutnya ialah T-E-G-U-H.
Okey, cikgu harap murid-murid nanti akan melengkapkan tugasan dalam Google Form yang akan cikgu sertakan nanti. Okey, untuk objektif yang seterusnya, menulis ulasan tentang cara-cara memupuk perpaduan kaum. Okey, gambar rajah ini boleh murid-murid jumpa dalam buku teks. Okey. Dalam gambar rajah ini terdapat 5 cara untuk memupuk perpaduan kaum. Nanti murid-murid hanya perlu memilih 4 isi tersurat dan juga 4 isi tersirat untuk menulis ulasan. Tak lupa juga kepada pendahuluan dan kesimpulan. Okey, ini merupakan isi tersurat dan isi tersirat yang cikgu senaraikan. Murid-murid boleh membuat isi tersirat tersendiri. Kalau murid-murid ingin rujuk isi tersirat ini pun boleh. Okey, objektif terakhir yang perlu kita capai pada hari ini ialah menyatakan jenis-jenis kata majmuk dan memberikan contoh bagi setiap jenis kata majmuk. Okey, murid-murid boleh melihat kepada muka surat ini dalam buku teks. Tetapi kita akan sambung PDP berkaitan kata majmuk dalam video yang seterusnya.